Cerah yang malam kerana angkasa, lena tidur segala manusia. Cendawan yang tumbuh isu semasa, kaki global hingga ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Badani. Saya Muhammad Nabil Alif bin Muhammad Sazali akan berkongsikan kepada anda semua tentang isu-isu persempadanan yang telah hangat diperkatakan di seluruh corong radio. Berikut merupakan pokok-pokok tajuk yang bakal dipetik bersama untuk kita menambah pengetahuan tentang isu-isu yang berlaku. Sebelum kita menjurus kepada isu-isu ini, saya akan membuka mata dan minda anda tentang apa itu garis sempadan dan sempadan antarabangsa. Garis sempadan ialah garis yang membahagikan satu kawasan geografi dengan satu kawasan yang lain, manakala sempadan antarabangsa pula adalah garisan sempadan yang membahagikan sesebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Umum mengetahui bahawa konflik sempadan antarabangsa boleh berlaku apabila dua atau lebih negara bersaing secara terbuka untuk merebut kawasan atau wilayah dengan mengakui kawasan tersebut di bawah wilayah atau negaranya. Ceasefire line kebiasaannya akan dipersetujui melalui satu perjanjian yang rasmi antara dua atau lebih negara supaya dapat menjadi penyelesaian jangka masa pendek sementara menunggu konflik seterusnya. Seterusnya bersama saya kita akan memetik satu persatu tentang buah-buah isu-isu persempadanan di Malaysia dan apakah faktor dan implikasinya terhadap negara kita. Kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Peribahasa tersebut persis dengan pertanyaan yang berada di dalam minda kita yang masih tertanya-tanya apakah sebab berlakunya konflik persempadanan di negara kita. Konflik udara. Ruang udara adalah bahagian atmosfera yang dikendalikan oleh negara di atas wilayahnya, termasuk perairan, wilayahnya atau lebih umum bahagian tiga dimensi tertentu atmosfera. Konsep raung udara tidak sama dengan istilah aero angkasa yang merupakan istilah umum untuk atmosfera bumi dan angkasa lepas di sekitarnya. Ruangan udara dapat dibahagikan lebih jauh ke dalam pelbagai wilayah dan zon, termasuk wilayah yang dikenakan sekatan terhadap aktiviti penerbangan atau larangan penuh. Isu pencerobohan ruang udara pasir gudang oleh pesawat sebelum mendarat di lapangan terbang Seletar, Singapura adalah antara perkara yang sering berlaku. Malaysia tetap berpegang kepada pendirian bahawa pesawat yang ingin mendarat di lapangan terbang Seletar, Singapura tidak boleh menggunakan ruang udara Malaysia di pasir gudang. Kerajaan Malaysia melaporkan beberapa pesawat ringan dan kapal terbang dilihat berlegar di ruang udara Malaysia sebelum mendarat di lapangan terbang Seletar susulan penguatkuasaan tata cara sistem pendaratan instrumen ataupun ILS. Seterusnya saya akan membincangkan tentang pencerobohan ruang udara Malaysia oleh pesawat tentera Cina. Pada 2 Oktober 2021, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah mengesan penerbangan mencurigakan iaitu sebanyak 16 buah pesawat tentera udara milik China iaitu People's Liberation Army Air Force PLAF memasuki ruang udara zon maritim Malaysia, Kota Kinabalu dan menghampiri ruang udara Malaysia. Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berkata, penerbangan pesawat-pesawat PLAF tersebut telah dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC2 di Sarawak. Pesawat-pesawat tersebut telah dikesan terbang secara formasi taktikal in-trail pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Pesawat-pesawat itu kemudian mereka didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara Benting Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Terusnya saya akan terus kepada konflik di laut. Sempadan maritim ialah pembahagian bayangan kawasan permukaan air berdasarkan kriteria fisiografi atau geopolitik. Biasanya sesebuah negara menghadkan kawasan hak eksklusif negara ke atas sumber mineral dan biologi merangkumi ciri, had dan zon maritim
Secara amnya, sempadan maritim digariskan pada jarak tertentu dari garis pantai sesuatu bidang kuasa sesebuah negara. Walaupun di sesetengah negara, istilah sempadan maritim mewakili sempadan negara maritim yang diiktiraf oleh Konvensyen Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai undang-undang laut. Sempadan maritim biasanya berfungsi untuk mengenal pasti pinggir perairan antarabangsa. Sempadan maritim wujud dalam konteks perairan wilayah, zon bersempadan dan zon ekonomi eksklusif. Bagaimanapun, istilah tersebut tidak merangkumi sempadan tasik atau sungai yang dianggap sebagai dalam konteks sempadan darat. Beberapa sempadan menjelaskannya. Beberapa maritim masih tidak dapat ditentukan walaupun terdapat usaha untuk menjelaskannya. Ini dijelaskan oleh pelbagai faktor, beberapa daripadanya melibatkan masalah serantau. Persempadanan sempadan maritim mempunyai implikasi strategik, ekonomi dan alam sekitar. Ciri-ciri sempadan laut yang mempengaruhi sempadan maritim termasuk pulau dan dasar laut tenggelam di pentas benua. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang tuntutan bertindih Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih atau dalam bahasa Portugis dipanggil sebagai Pedra Branca merupakan sebuah batu tunggul yang mempunyai keluasan sebuah padang bola sepak terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Terdapat rumah api Hochberg yang dibina oleh pihak British pada 1851. Dinamakan sebagai Batu Putih kerana terdapat sekelompok burung camar laut yang mendiami pulau ini pada masa lalu. Pulau ini terletak berhampiran dengan pulau-pulau sekitarnya seperti Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang juga menjadi subjek utama tentang pertindihan antara Singapura dan Malaysia. Punca berlakunya konflik ini kerana Malaysia memasukkan Pulau Batu Putih dan sebahagian daripada perairannya berdasarkan peta Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1979. Singapura pula mendakwa Pulau Batu Putih merupakan sebahagian daripada miliknya. Kedua-dua negara bersetuju menyelesaikan masalah ini diselesaikan melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ pada 6 November 2007 di The Hague, Belanda. Malaysia dan Singapura melalui Menteri Luar masing-masing bersetuju menerima apa-apa keputusan ICJ. Seterusnya ialah keputusan penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa terhadap konflik tuntutan Batu Putih. Mahkamah Keadilan Antarabangsa dalam penghakimannya memutuskan Singapura mempunyai hak ke atas Pulau Batu Putih dan Malaysia mempunyai hak ke atas Pulau Batuan Tengah. Manakala hak milik Pulau Tubir Selatan akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Mahkamah memberikan keputusan berdasarkan dua perkara. Dalam penghakiman tersebut, tuntutan Kesultanan Johor terhadap hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih, Pulau Batuan Tengah dan Pulau Tubir Selatan diiktiraf, tetapi hakim mengambil kira bahawa lebih daripada 100 tahun Malaysia tidak berbuat apa-apa untuk menunjukkan bahawa haknya ke atas pulau itu. Mahkamah menerima hujah Malaysia bahawa Kesultanan Johor mempunyai hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih bermula sebelum 1800 hingga 1840. Kenyataan ini disokong serta disahkan melalui tindakan Sultan Johor ke atas orang laut yang tinggal di Kepulauan Selat Singapura termasuk Pulau Batu Putih serta menjadi kawan maring itu tempat penginapan mereka. Seterusnya, hak kedaulatan pulau tersebut terus berada di bawah Kesultanan Johor melalui Perjanjian British Belanda 1824, Treaty Crawford 1824 dan apabila Sultan Johor bersetuju menyerahkan Singapura kepada Syarikat Hindia Timur, Mahkamah menimbang fakta kedudukan perundangan ke atas pulau tersebut selepas 1840, iaitu melihat kepada kegiatan atau tindakan. Jadi secara tuntasnya bagi tuntutan Batu Putih, penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa adalah muktamad. Malaysia perlu akur dengan keputusan mahkamah meskipun pahit kerana telah kehilangan Pulau Batu Putih. Walau bagaimanapun, Malaysia diberikan hak milik Pulau Batuan Tengah. Malaysia dikatakan sedang berusaha untuk membuat rayuan terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa.
Kita beralih kepada konflik di darat. Konflik persepadanan di darat ataupun garis sepadan antarabangsa menggambarkan pemisahan dua negara berbeza. Garis model antarabangsa membahagikan dua negara berbeza dan menandakan had wilayah antara kedua-dua negara. Sempadan ialah garisan sebenar atau tiruan yang memisahkan kawasan geografi. Sempadan adalah sempadan politik. Sempadan memisahkan negara, negeri, wilayah, daerah, bandar dan pekan. Sempadan menggariskan kawasan yang dikawal oleh badan pentadbir tertentu. Kerajaan sesuatu wilayah hanya boleh membuat dan menguatkuasakan undang-undang di dalam sempadannya. Sempadan berubah mengikut masa. Kadang-kadang, penduduk di satu wilayah mengambil alih kawasan lain melalui keganasan. Pada masa lain, tanah diperdagangkan atau dijual secara aman. Banyak keadaan tanah dibahagikan selepas perang melalui perjanjian antarabangsa. Kadangkala sempadan jatuh di sepanjang sepadan semula jadi seperti sungai atau banjaran gunung. Sepadan terutamanya sepadan negara menjejaskan perjalanan dan penghijrahan. Orang ramai biasanya boleh bergerak bebas di dalam sepadan negara mereka sendiri, tetapi mungkin tidak dibenarkan menyeberang ke negara jiran. Setiap negara mempunyai peraturan tersendiri tentang siapa yang boleh melancong, bekerja dan tinggal di dalam sepadannya. Visa dan permit kerja ialah dokumen kerajaan yang dikeluarkan kepada bukan warga negara yang menghadkan jenis kerja atau perjalanan yang mungkin mereka lakukan di negara ini dan untuk tempoh berapa lama. Amerika Syarikat mengeluarkan kad hijau secara rasmi dikenali sebagai kad permastautin tetap yang membenarkan orang bukan Amerika untuk tinggal dan bekerja di dalam sepadan Amerika Syarikat dan dilindungi oleh undang-undangnya. Seterusnya saya akan beralih tentang konflik darat yang pernah berlaku di Malaysia. Antaranya ialah isu sempadan Malaysia dengan Thailand. Bagi mengatasi masalah kawalan keselamatan, Kementerian Dalam Negeri Malaysia (KDN) telah mengecilkan kawasan yang dikawal di sempadan dengan menempatkan zon bebas cukai yang dianggarkan lebih 200 hektar di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Dikecilkan lagi bagi memudahkan kawalan keselamatan sepadan Malaysia-Thailand. Kawasan bebas cukai yang sangat luas itu memberi banyak masalah kepada penguatkuasa untuk mengawal pencerobohan dan penyelundupan di sepadan kerana wujudnya lorong tikus. Berdasarkan pelaksanaan perintah pengecualian itu, warga asing dibenarkan berada dalam zon terbabit tanpa memerlukan dokumen perjalanan dan kebenaran memasuki negara. Kemudahan itu disalahgunakan oleh sindiket dengan penyelundupan barangan dan warga asing mewujudkan lebih banyak lorong tikus dalam semak dan ladang getah dan ladang sawit. KDN sedar kekangan dihadapi oleh syarikat yang bertanggungjawab menyelenggara pagar dan tembok sekitar zon bebas cukai terutamanya membabitkan kos yang tinggi. Banyak pagar dan tembok mengelilingi kawasan bebas cukai itu dipecahkan pihak yang disyaki terbabit dengan kegiatan haram. Kerajaan Malaysia perlu menaik taraf pagar serta tembok, sempadan serta kawasan bebas cukai Bukit Kayu Hitam perlu dilakukan segera. Penelitian itu bukan sahaja untuk pagar zon bebas cukai tetapi untuk tembok sempadan negara. Kosnya sangat besar, tetapi pembinaan tembok adalah penting untuk keselamatan negara. Konflik persepadanan merujuk kepada ketegangan atau pertikaian yang timbul berkaitan dengan proses menetapkan sempadan atau bahagian kawasan pilihan raya. Kesannya atau implikasinya boleh melibatkan pelbagai aspek dan memberi impak kepada pelbagai pihak. Berikut adalah beberapa kesan konflik persempadanan. Yang pertama ialah politik. Pihak-pihak yang terlibat dalam politik persepadanan biasanya adalah parti politik dan individu politik. Konflik ini boleh mencetuskan ketegangan politik di kalangan mereka yang mungkin berlarutan dan mempengaruhi hubungan politik secara keseluruhan. Seterusnya ialah sosial. Persepadanan boleh memperkukuh. Yang pertama ialah politik. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik persepadanan biasanya adalah parti politik dan individu politik. Konflik ini boleh mencetuskan ketegangan politik di kalangan mereka yang mungkin berlarutan dan mempengaruhi hubungan politik secara keseluruhan. Yang kedua adalah sosial. Konflik persepadanan boleh memperkukuhkan atau mengukuhkan perbezaan sosial dalam masyarakat. Kesan sosial mungkin termasuk pemecahan hubungan di kalangan komuniti atau kumpulan etnik, terutamanya jika sempadan baru merubah perwakilan politik bagi sesuatu kumpulan tersebut. Yang ketiga ialah ekonomi.
Beberapa konflik persempadanan mungkin melibatkan kawasan-kawasan yang mempunyai perbezaan ekonomi yang ketara. Pemilihan sempadan baru boleh mempengaruhi peruntukan dan perkhidmatan kerajaan di kawasan-kawasan tersebut, memberi kesan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Seterusnya ialah keyakinan politik. Konflik persempadanan juga boleh mencetuskan perasaan tidak puas hati atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Jika rakyat percaya bahawa proses persempadanan dilakukan dengan tidak telus atau berat sebelah, ini boleh merosakkan keyakinan mereka terhadap demokrasi. Yang kelima adalah kesaksamaan representasi. Konflik persempadanan juga boleh membangkitkan isu kesaksamaan representasi jika proses tersebut tidak menjaga prinsip kesaksamaan dan keadilan dalam perwakilan politik. Ia boleh mengecewakan golongan-golongan tertentu dan menyebabkan ketidakpuasan. Yang keenam adalah ketidakstabilan politik. Konflik persempadanan yang panjang atau boleh menyebabkan kestabilan politik, peralihan dan perubahan dalam representasi politik, boleh mencetuskan keadaan tidak stabil yang boleh memberi kesan kepada kestabilan dan keberkesanan kerajaan. Ialah partisipasi politik. Kesannya mungkin juga terhadap tahap partisipasi politik masyarakat. Konflik yang panjang dan teruk mungkin menyebabkan penurunan minat dalam proses politik, atau sebaliknya boleh merangsang partisipasi aktif bagi melawan ketidakpuasan. Yang ke-8 ialah kemungkinan penggunaan kuasa politik. Konflik persempadanan yang sengit boleh mengundang kepada penguasaan kuasa politik yang tidak etikal atau melibatkan penyalahgunaan kuasa. Ini boleh memberi kesan jangka panjang kepada integriti sistem politik. Kesimpulannya, konflik persempadanan bukan sahaja mempengaruhi lanskap politik, tetapi juga membentuk dinamika. Dalam kesimpulannya, konflik persempadanan bukan sahaja mempengaruhi lanskap politik, tetapi juga membentuk dinamik sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat. Persempadanan yang telus dan adil adalah penting untuk mengekalkan kestabilan politik dan keyakinan rakyat dalam sistem demokrasi. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Tahun 2008 merupakan tahun krisis ekonomi luar biasa serta petunjuk jelas kepada berlakunya kemelesetan ekonomi secara global. Perkara ini bermula dengan peningkatan harga minyak mentah yang memuncak kepada US dollar 147 setong pada Julai 2008. Kemudian susut kepada US dollar 51 setong. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang isu kemelesetan ekonomi global tahun 2008 sehingga 2009. Tahun 2008 merupakan tahun krisis ekonomi luar biasa serta petunjuk jelas kepada berlakunya kemelesetan ekonomi secara global. Perkara ini bermula dengan peningkatan harga minyak mentah yang memuncak kepada US dollar 147 setong pada Julai 2008. Kemudian susut kepada US dollar 51 setong. Kos bahan makanan turut meningkat berpunca daripada bahan makanan sebagai sumber alternatif kepada petroleum biofuel. Inflasi global, krisis kredit yang membawa kepada bankruptsi bank-bank utama dunia, peningkatan pengangguran serta kemelesetan ekonomi global yang berpanjangan. Pada Februari 2008, OECD Outlook Organization of Economic Cooperation Development melaporkan bahawa inflasi di peringkat global telah mencecah ke paras tertinggi dalam sejarah. Lebihan penawaran kewangan di kebanyakan negara, pertumbuhan yang memberangsangkan yang didorong oleh tahap kecairan yang tinggi dalam kalangan negara Asia, spekulasi ke atas komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari negara China, dan peningkatan permintaan ke atas makanan dan komoditi dari beberapa negara sedang meningkat emerging markets, merupakan punca kepada berlakunya inflasi global. Keruntuhan beberapa bank utama di Amerika Syarikat memberikan petunjuk bahawa kemelesetan ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan dan terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Kerajaan Amerika Syarikat telah memperuntukkan US 700 dolar bilion sebagai plan pemulihan ekonomi dan usaha menyelamatkan beberapa bank utama dan 3 gergasi pengeluar kereta mereka iaitu Ford, Chrysler dan GM. Jika Senat Amerika tidak meluluskan bil tersebut, equity mereka akan terus merudum. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan kemelesetan ekonomi pada tahun 2008.
Kemelesetan ekonomi 2008 amat dirasainya di seluruh dunia. Perkara ini menyebabkan pelbagai kesan negatif yang perlu ditanggung sama ada oleh negara-negara membangun maupun negara maju di dunia. Antara kesannya ialah harga komoditi khususnya harga petroleum melambung tinggi. Dekad 2000-an menyaksikan ledakan komoditi iaitu harga komoditi utama melambung semula setelah melalui kemelesetan komoditi besar 1980 hingga tahun 2000. Namun pada tahun 2008, harga kebanyakan komoditi khususnya minyak dan makanan melambung begitu tinggi sampai betul-betul menjejaskan ekonomi, membawa ancaman stagflasi dan pengunduran globalisasi. Pada bulan Januari 2008, harga minyak mencecah $100 setung buat julung kalinya dalam apa yang disifatkan antara peristiwa penting terawal yang berlaku sepanjang tahun ini. Pada bulan Julai, harga minyak mencapai tahap $147 setung, namun selepas itu kembali menjunam. Krisis makanan dan bahan api pernah dibincangkan di sidang kemuncak G8 ke-34 pada bulan Julai pada separuh kedua tahun 2008. Harga kebanyakan komoditi menjunam atas jangkaan permintaan berkurangan dalam keadaan ekonomi dunia meleset. Seterusnya ialah inflasi melanda dunia. Pada bulan Februari 2008, Reuters melaporkan bahawa inflasi global mencapai tahap paling dahsyat dalam sejarah. Lebih-lebih lagi, inflasi domestik adalah pada paras tertinggi dalam masa 10 hingga 20 tahun bagi kebanyakan negara. Lebihan bekalan wang di seluruh dunia, pelonggaran kewangan oleh Rizab Persekutuan untuk membendung krisis kewangan, bertambahnya pembangunan yang didukung dasar kewangan longgar di Asia, spekulasi terhadap komoditi, kegagalan pertanian, peningkatan kos import dari China dan kenaikan permintaan makanan dan komoditi di pasaran berlaku dengan pesat menjadi penyebab inflasi. Jadi rumusan bagi seluruh perbincangan kita, kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengambil berat tentang isu-isu yang melanda di negara kita agar tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung yang tidak tahu apa-apa tentang perkembangan isu semasa, agar negara kita sentiasa terjaga dan dapat hidup secara aman dan harmoni. Sekian, terima kasih.